akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Kita berhenti tengah kalam itu. Sebelum ni katanya musannif, muka surat 45 dulu kata musannif, dan hakikat Tuhan itu adalah zat yang disembahkan dengan sebenar, dan lazimlah bahawasanya ia Allah Ta'ala. Lazimlah, mestilah, wajiblah Tuhan itu yang berhak disembah dengan sebenar-benar itu terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang sebenar-benar berhak disembahkan dia, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lazimlah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan ataupun zat yang sebenar-benar disembah akan dia, lazimlah bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan terkaya. Dipanggil istighna, terkaya. Apa maksud terkaya Allah? Dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu tidak berkehendak daripada segala sesuatu. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkaya, yakni tidak berkehendak kepada segala sesuatu, tidak berhajat kepada segala sesuatu, tidak mengambil sebarang faedah dan manfaat daripada segala sesuatu. Itu maksud terkaya Allah Ta'ala. Terkaya Allah daripada tempat, terkaya Allah Ta'ala daripada pihak, daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak kepadanya, kepada Tuhan, yakni Allah Ta'ala itu, oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Setiap ataupun selain daripada Allah, semuanya wajib, semuanya berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan kita sedar ataupun kita tidak sedar. Contohnya sekarang ni sentiasa, bahkan selama-lamanya, yang namanya makhluk, yang namanya alam, senantiasa berhajat, berkehendak, bergantung, memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Sekarang ni saya bercakap ni, sebab bergantung dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong saya bercakap, tak boleh saya bercakap ni. Kalau Allah Ta'ala tak tolong saya berfikir, saya tak boleh berfikir. Gerak-geri saya ni, perbuatan saya, perkataan saya, penglihatan saya, pengetahuan saya, serba-serbinya ni berhajat, bergantung, berkehendak kepada pertolongan Allah. Begitulah juga tuan-tuan semua. Cuma oleh kerana hati kita ni lupa, leka, lalai, tidak merasakan yang kita ni sebenarnya sentiasa bergantung, berkehendak kepada Allah. Itu masalah hati kita. Hati kita ni leka lupa dengan dunia, leka lupa dengan selain Allah. Sentiasa setiap makhluk tu masih wallah tu, selain daripada Allah. Masuklah manusia, jin, syaitan, iblis, nabi, rasul, malaikat, batu, kayu, binatang, tumbuhan, makhluk yang nyata, makhluk yang gaib, makhluk yang ada di alam dunia, makhluk yang ada di alam barzah, yang ada di alam akhirat sana, yang ada dalam syurga, yang ada dalam neraka. Sekalian alam ini bergantung, berkehendak kepada Allah sentiasa. Waktu kita kena banyak-banyak berzikir, kena banyak mengingati Allah, kena banyak mengingati Allah. Jadikanlah alam ini penolong kita mengingati Allah. Jadikan alam ini penolong, pembantu bagi kita ni supaya mengingati Allah. Kerana alam ini adalah dalil, bukti-bukti yang menunjukkan ataupun kesan-kesan, tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak-geri kita, perasaan kita, ingatan kita, perbuatan kita, kewujudan kita ni Allah, semuanya ini dalil
bukti yang menunjukkan adanya Tuhan yang maha berkuasa, yang maha sempurna. Waktu kita kena banyak berlatih, berzikir, mengingati Allah. Kena banyak-banyak berzikir, kena banyak-banyak mengingati Allah. Kerana itulah hakikat dia. Maka makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar pada nafsul amri. Nafsul amri itu makna pada hakikat. Nafsul amri ini makna pada hakikat sebenar-benarnya. Diri perkara yang sebenar-benarnya, diri pekerjaan yang sebenar-benarnya, Allah lah yang sebenar-benar berhak disembah, tidak ada yang lain. Dan lazim daripada demikian itu bahwasanya lazim daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Lazimlah daripada itu bahwasanya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu illallah. Tiada yang terkaya, tiada yang bersifat dengan terkaya. Apa maksud terkaya ni? Tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi tiada yang bersifat terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah lah. Kalau ditanya siapakah yang bersifat dengan terkaya, jawabnya Allah. Ada tak yang selain daripada Allah bersifat dengan terkaya? Tiada. Mustahil ada. Mustahil ada selain Allah memiliki sifat terkaya, istighna seperti Allah Ta'ala juga. Mustahil. Tak boleh terima pada akal kita. Tidak boleh diterima pada akal kita sekali-kali. Ada yang selain Tuhan, ada yang selain daripada Allah memiliki sifat terkaya juga seperti Allah. Mustahil, tidak boleh diterima pada akal sekali-kali. Andai kata ada seseorang akalnya boleh menerima ada benda lain, ada sesuatu yang lain, dia bersifat dengan terkaya seperti Allah juga, maka kufurlah dia. Kufurlah dia, rosaklah imannya, rosaklah akidahnya, terbatallah iman dan Islamnya. Jadi sifat terkaya ni tidak ada melainkan hanya pada Allah. Selain daripada Allah tu semuanya bersifat dengan iftiqar, berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Sedar ataupun tidak, mengaku ataupun tidak, itulah hakikatnya. Sedar ataupun tidak, ingat ataupun tidak, mengaku ataupun tidak, itulah hakikatnya. Kita ni, alam ini semuanya berhajat, bergantung kepada Allah. Yang taat, yang maksiat, yang kufur, yang munafik, semuanya, yang sombong dengan Allah, yang tak percaya adanya Allah, semuanya itu berhajat, bergantung kepada Allah sentiasa. Kita ni makan minum kita, Allah yang tanggung, Allah yang jamin. Makan minum anak bini kita, rezeki kita, rezeki anak bini kita, pekerjaan kita, siapa yang bagi? Allah. Betul? Siapa yang bagi pekerjaan tu? Siapa yang bagi gaji tu? Siapa yang bagi pangkat darjat tu? Siapa yang bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tubuh badan kita ni? Siapa empunya roh ni? Siapa empunya jasad ni? Siapa empunya organ yang ada dalam tubuh badan kita ni? Siapa punya perbuatan ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni hamba yang leka, yang lupa, hamba yang tidak berterima kasih kepada Allah. Kita ni hamba yang jinayah, yang banyak buat jenayah dengan Allah. Kita ni hamba yang tidak mengenang budi Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang tak tahu nak membalas kebaikan
Allah. Betul ke tidak? Betul lah. Allah tanggung makan minum kita, Allah bagi kita hidup. Allah suruh kita solat, kita tak peduli. Allah suruh kita belajar agama, kita tak peduli. Allah suruh tinggalkan benda haram, kita langgar. Tapi nikmat dia kita guna hari-hari, betul? Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Allah bagi lidah, kita salah gunakan. Allah bagi lidah supaya buat pahala dengan lidah, cakap yang manfaat, cakap yang baik-baik, cakap ilmu, bagi nasihat, mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, guna lidah kita. Berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tiba-tiba kita gunakan lidah kita untuk melakukan dosa. Kita tidak amanah dengan lidah yang Allah bagi. Kita mengumpat, kita memindah-mindahkan perkataan agar orang lain berkelahi, jadi batu api, memfitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak cukup dengan lidah, kita fitnah guna tulisan, kita mengumpat guna tulisan, betul? Kita mengadu domba menggunakan tulisan-tulisan kita. Setiap perkataan tu akan dipertanggungjawabkan nanti ke atas diri kita di hari kiamat. Setiap perkataan tu akan dipertanggungjawabkan ke atas diri kita di hari kiamat besok. Sepatutnya wajiblah bagi diri kita ni mentaati perintah Allah. Sebab apa? Allah ni dah banyak buat baik dengan kita. Makan minum kita Allah tanggung. Kalau Allah ambil akal fikiran kita, tak guna kita punya bisnes tu. Betul? Sekarang ni kita sombong, kita lupakan Allah, kita lupakan agama. Kita megah dengan perniagaan kita, dengan kekayaan kita. Kalau Allah tarik nikmat akal kita jadi gila, apa kita nak kata? Faedah ke tidak lagi? Dapat tak kita ambil faedah daripada kekayaan, daripada perniagaan, daripada pangkat jawatan kita tu? Tak dapat dah ambil faedah kalau Allah tarik nikmat akal kita, betul? Sebab tu kena ingat Allah banyak-banyak. Sebab tu kena taat, kena usaha mentaati perintah Allah. Jangan buat degil, jangan buat degil, jangan buat keras kepala, jangan buat sombong, jangan buat belagak dengan Allah. Kita ni bangsa manusia, bangsa tak malu. Kita ni manusia hamba yang jenis muka tak malu. Muka tak malu. Guna nikmat Allah tapi tak peduli kata Allah. Kan tak malu tu, betul tidak? Kalau orang kita pandai pula kata bangsa tak malu kau ni. Kalau manusia kita kata pandai kita kata kau ni bangsa muka tak malu ni. Aku tolong macam-macam tapi kau tak pedulikan aku. Aku tolong macam-macam, aku bantu macam-macam, kau lupakan aku. Kau ni memang bangsa tak malu. Besok kau datang lagi, minta lagi, aku tolong lagi. Lepas tu aku minta tolong, aku panggil, kau membelakangkan diri, kau berpaling daripada aku. Lusa kau datang minta lagi, aku bagi lagi. Kau ni memang manusia jenis bangsa tak malu. Betul ke tidak? Kita akan cakap macam tu. Tapi macam mana pula perbuatan kita dengan Allah? Perbuatan kita dengan Allah lagi teruk, lagi keji daripada tu lagi. Guna hak milik Allah, zahir batin milik Allah, kita guna, kita pinjam, kita pakai. Tapi melawan Allah, memang kita ni bangsa tak malu. Kita ni bangsa tak malu. Orang yang kenal Tuhan, sebab tu orang yang kenal Tuhan dia akan malu. Orang yang kenal Tuhan dia akan ada rasa malu. Sebab tu kenal Tuhan tu hukumnya wajib. Daripada perasaan malu itulah yang akan menjadikan hamba yang baik. Dia takkan sombong dengan Allah. Dia akan jadi hamba yang mengenang budi baik Allah atas diri dia, atas anak bini dia, atas keluarga dia. Allah yang menolong perniagaan dia, Allah yang menyelamatkan perniagaan dia, Allah yang memberi kejayaan kepada dia, Allah yang memberi Allah yang menambah-nambahkan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki dia. Tapi dia buat tak peduli.
Dia membelakangkan Allah. Jadi kita ni memang bangsa tak malu, melupakan Allah. Nak berjalan minta Allah tolong, nak pergi kerja balik kerja bukankah minta pertolongan Allah? Bolehkah kita pergi kerja hari ni jalankan tugasan kita tu, kalau Allah tak tolong menyampaikan kita di tempat kerja kita? Boleh? Tak boleh. Dah apa balasan? Cuba kita guna akal kita, renung-renungkan, fikir-fikirkan. Sepatutnya malu. Aku ni Allah tolong hari-hari, tapi Allah suruh aku buat tak peduli. Tak kena ni. Patut fikir macam tu. Nanti korang lapar, Allah bagi makan. Nanti tak ada duit, Allah bagi duit. Tak ada kerja, Allah bagi kerja. Nak bini, Allah bagi. Nak anak, Allah bagi. Nak selamat, Allah bagi. Tapi Allah suruh aku buat pekat, Allah suruh aku lari, Allah panggil aku lari, aku jauhkan diri. Besok minta tolong lagi, Allah bantu lagi. Makna banyak kali kita menipu Allah, banyak kali kita tipu Tuhan. Kita tipu Tuhan. Sebenarnya kita tipu diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya kita ni hamba yang zalim pada diri kita sendiri, bukan zalim pada Allah. Kita ni menzalimi diri kita sendiri. Kerana apabila kita ingkar perintah Allah, bermakna kita menempah tempat di dalam neraka Allah. Bila kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan, membuat benda yang diharamkan oleh Allah, bermakna kita sedang menempah azab untuk diri kita sendiri. Bila kita buat maksiat, menunjukkan kita dah daftar. Bila kita buat dosa, buat maksiat, maknanya kita dah bubuh nama, letak dah daftar dalam buku senarai ahli neraka Allah Ta'ala. Jadi kalau dia buat taat, menunjukkan dia sedang berusaha membuat sebab-sebab agar dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah. Wajib kita bersyukur. Bersyukur ni wajib, bukan sunat. Ni yang kita kata fardu ain dah lepas ni. Ini yang kita kata alah fardu ain. Fardu ain ni ilmu budak-budak. Aku dah dewasa dah, lepas dah fardu ain ni. Tahu tak, syukur tu hukumnya wajib. Syukur tu fardu ain, bukan fardu kifayah. Syukur ni bukan dengan makna bila tu imam kampung kita bersyukur dengan nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah kepada benda yang betul. Kita ni sebagai ahli qaryah tak perlu, sebab dah terlepas dah terlepas tuntutan bersyukur tu, dah terlepas sebab tu imam dah jadi hamba yang bersyukur. Jadi kita tak payah. Macam tu macam tu ke yang kita faham? Maknanya kita salah faham. Syukur itu wajib atas tiap-tiap mukallaf, bukan sunat, bukan harus. Ni yang kita sombong sangat, kata buat apa nak belajar fardu ain. Budak-budak bolehlah belajar fardu ain. Fardu ain ni luas tuan-tuan. Fardu ain ni luas. Kita ingatkan fardu ain ni budak tadika punya pelajaran. Ni kita dah tua bangka dah ni, tak lepas lagi fardu ain. Tak tersyukur lagi nikmat yang Allah bagi. Banyak nikmat yang Allah bagi kita salah guna. Akal Allah bagi suruh fikir tentang Allah, tentang akhirat, mengenal Tuhan, bersibuk memikirkan tentang urusan ibadah akhirat. Kita gunakan akal kita memikirkan tentang kesedapan, keseronokan dunia pagi, petang, siang, malam. Allah bagi sihat supaya gunakan sihat untuk dekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan sihat yang Allah bagi untuk melawan perintah Allah. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Lepas tu satu lagi buat salah tak ngaku.
Kita ni dah buat salah, lepas tu tak nak ngaku bersalah pula tu. Memang bangsa kita ni manusia tak sedar diri, angkuh sombong dengan Tuhan. Tak nak mengaku guna nikmat Tuhan, tak nak mengaku salah guna nikmat Tuhan. Mengaku baik, mengaku dah baik, mengaku dah betul, mengaku dah bersyukur. Padahal banyak nikmat Allah yang kita kufur, yang kita salah guna. Sebab apa? Inilah hakikatnya. Sedar tak sedar, inilah hakikatnya. Apa? Kita ni bergantung kepada Allah. Iftiqaru ilaihi ma siwahu. Bergantung, berkehendak, berhajat kepadanya Allah oleh selain daripada Allah. Apa sahaja yang selain Allah, semuanya berhajat, memerlukan Tuhan. Kita ni takkan wujud kalau tidak dijadikan, tidak dikehendaki oleh Allah. Kita ni tak boleh bercakap, tak boleh hidup, tak boleh bergerak, tak boleh diam, tak boleh menjalankan tanggungjawab kita, tugasan kita setiap hari. Tak boleh nak solat, tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu, tak boleh nak memahami ilmu kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita ni takkan dapat nikmat iman dan nikmat Islam kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Inilah hakikat dia. Inilah akidahnya yang setiap orang mesti tahu dan wajib yakin, wajib percaya, yang mana setiap makhluk berhajat, bergantung kepada Allah sentiasa, sedia kala lagi dan selama-lamanya. Jadi berapa banyak kita guna nikmat Allah setiap hari? Tak payah seharilah, 24 jam tu lama. Dalam 1 minit berapa banyak nikmat Allah yang kita guna? Siapa boleh kira? Siapa boleh kira dalam 1 minit berapa banyak nikmat Tuhan yang kita guna? Tak boleh nak kira. Itu 1 minit tuan-tuan. Kita bayangkan umur kita dah berapa lama dah. Kita bayangkan umur kita dah berapa lama dah. Maknanya berapa banyak dah nikmat Tuhan yang kita guna. Kalau 1 minit tadi tak boleh terkira, kalau 60 tahun, kalau 40 tahun, kalau 50 tahun, lagilah tak boleh nak kira. Dan tiap-tiap nikmat tu akan dipersoal nanti oleh Allah. Kalau kita salah guna, beratlah kita nak jawab besok. Kalau kita tak bersyukur, beratlah kita nak jawab besok. Sekarang ni kita, Allah bagi peluang lagi, supaya cepat-cepat perbaiki diri kita, berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah zahir dan batinnya. Dan bermula ini lazim menghimpunkan ia akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Makna menghimpunkan segala akidah, pegangan, kepercayaan di dalam hati terhadap Tuhan. Undang-undang yang bersangkut paut dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Maka istighna'nya Allah Subhanahu wa taala itu, terkayanya Allah taala itu, artinya terkayanya Allah daripada tiap-tiap yang lain, itu melazimkan wajib wujudnya Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan terkaya, yakni tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu yang lain, menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu mesti bersifat dengan ada. Menunjukkan ada Allah taala itu hukumnya wajib, mesti. Tidak seperti adanya kita makhluk ini. Adanya kita makhluk ini hukumnya harus. Betul tak? Kena sedar, kena tahu. Kita ni makhluk, sifat wujud kita ni harus. Wujud Tuhan itu wajib, mesti. Wujud kita ni harus. Nampak tak? Sebab itu dulu kita pernah duduk dalam keadaan tiada dulu. Sedia kala dulu kita bersifat dengan tiada, kita tak wujud dulu.
kemudian dengan kehendak Allah Allah ciptakan kita semua. Maka sekarang ni kita bersifat dengan ada. Kalau dulu kita tiada, bagaimana sekarang kita boleh ada kalau tidak ada Tuhan yang menciptakan kita? Itulah yang menjadi dalil bahawasanya kita semua ni berhajat, bergantung, berkehendak kepada Allah yang menjadikan kita. Betul? Boleh tak sini kita nak wujud tanpa ditolong oleh Allah? Siapa sini jadi dengan sendiri? Siapa yang kat sini dia jadi dengan sendiri, dia wujud dengan sendiri tanpa Tuhan menjadikan dia? Mana ada? Mustahil. Semua yang wujud ini dijadikan oleh Allah. Itulah maksudnya kita alam ini berhajat, bergantung, berkehendak kepada Allah. Adapun Allah Ta'ala itu, kewujudan dia itu bukan harus. Kewujudan Allah itu wajib. Apa maksud wajib? Sesuatu yang dah memang ada sedia kala lagi. Perbezaan di antara adanya Allah dengan adanya kita iaitu mana? Adanya kita ini baharu, ada permulaan, berasal daripada tiada kepada ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kewujudan dia itu qadim, sedia kala. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Sebab itu Allah tak berkehendak kepada Tuhan yang menciptakan dia. Sebab itu Allah tidak berkehendak kepada Tuhan yang menciptakan dia. Sebab kewujudan Allah Ta'ala itu bukannya harus seperti kita. Bahkan kewujudan Allah itu wajib. Apa arti wajib? Sesuatu yang ada sedia kala lagi dan kekal ada sentiasa selama-lamanya, yang tidak akan bertemu dengan binasa selama-lamanya. Itulah ulama suruh kenal Tuhan. Barulah rasa takut, barulah rasa malu, barulah berasa hebatnya Allah, barulah berasa yang kita ni hina, lemah, dhaif. Nampak dah. Apa hebatnya kita ni kalau segala-galanya bergantung dengan Allah? Apa hebatnya? Hebat tang mana kita ni? Cuba kita tanya diri kita sendiri. Cuba kita tanya nafsu kita sendiri. Apa hebatnya kita? Makan minum kita Allah yang bagi. Gerak geri kita Allah yang tolong. Pemikiran kita pun Allah yang pinjamkan. Hebat tang mana? Yang hebat ni yang memberi pinjam, iaitu Allah. Adapun kita ni yang meminjam. Tak ada kehebatan pada yang meminjam. Yang memberi pinjam tu hebat. Tapi kita tak sedari, tak kenal Allah tu siapa. Tak kenal Tuhan, cuma pandai menyebut saja tapi tak kenal pada hakikatnya. Buktinya mana tak kenal Tuhan? Kita tak memperdulikan apa yang disuruh oleh Allah. Makna orang yang sebenar-benar mengenal Allah ni bukan sekadar dia mengetahui hakikat sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus pada Allah, bahkan kefahaman, pengetahuan, pengertian terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala tadi itu menjadikan diri dia seorang hamba yang taat, yang patuh kepada Allah zahir dan batinnya. Itulah faedah daripada mengenal Tuhan tadi. Itu baru panggil arif billah. Barulah dipanggil orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Kita ni belum masuk lagi peringkat tu. Kita baru nak belajar kenal Tuhan baru. Baru nak belajar kenal Tuhan tu siapa, bagaimana sifat dia, apa sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, apa sifat yang harus bagi Allah. Kemudian sifat kita makhluk bagaimana pula, apa beza sifat kita makhluk dengan sifat Allah. Itu pun tak lepas lagi. Macam mana nak mengaku kita ni kenal Tuhan? Yang dah mengaji kita, yang dah mengaji tauhid ni pun contohnya dah mengaji kitab ni, dah khatam beberapa kali dah tahu dah apa sifat wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Padu takdir kalau kita ambil peperiksaan, lulus lah.
Kalau ambil peperiksaan ilmu tauhid ni, lulus lah. Sebab dah pandai, sebab dah faham, sebab dah tahu, lulus jawapannya. Tapi kita tak dapat lagi mengambil faedah daripada pengenalan itu tadi. Kita dah tahu yang Allah Ta'ala itu ilmunya tembus, telus sampai ke dalam hati kita, tapi tetap kita menyimpan benda-benda yang Allah tak redha dalam hati kita. Sepatutnya bila dah kenal Tuhan, takut untuk menyimpan benda yang Allah benci walaupun di dalam hati. Sungguh ke tidak? Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Ini kalau ditanya apa sifat Allah, ilmu di antaranya. Bagaimana ilmu Allah? Allah Ta'ala telah mengetahui segala-galanya sedia kala lagi. Bahkan benda yang tersembunyi di dalam hati kita pun diketahui oleh Allah sedia kala lagi sebelum kewujudan kita. Dan apa faedah daripada kefahaman kita yang Allah tu memiliki ilmu yang macam tu? Sepatutnya kita takut ada benda tak elok dalam hati, kerana nanti diketahui oleh Allah. Tiap-tiap yang diketahui oleh Allah akan dibalas oleh Allah. Adakah kita tak takut apabila Allah Ta'ala mengetahui dalam hati kita ni ada sifat yang dibenci oleh Allah dan nanti akan dibalas dengan azab siksaan? Adakah kita tak takut? Kalau takut, kenapa kita simpan? Kenapa kita simpan sifat-sifat tu? Hasad, dengki, ujub, riya, sangka jahat. Kenapa kita simpan? Kalau betul mengenal Allah, sepatutnya kita takut, sepatutnya kita malu, sepatutnya kita gerun. Tapi biasa-biasa je. Nak kata tak ngaji tauhid, ngaji dah. Kalau nak kata tak tahu sifat Allah, tahu dah. Apa ta'alluq ilmu, faham dah. Sebenarnya yang kita sedang belajar ni, dia punya, orang panggil usaha dia. Usaha nak mengenal Allah. Mudah-mudahan daripada pengenalan dan pengertian terhadap Allah itu menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa gerun di dalam hati. Bila seseorang itu dah dapat mengambil faedah daripada pengertian, pengenalan terhadap Tuhan tadi, apa sifat yang wajib, yang harus, yang mustahil bagi Allah, dia faham sungguh-sungguh, lalu daripada situ dia dapat mengambil faedah, timbul rasa takut dalam hati, sehingga menjadikan dia tak berani nak menyimpan walau sebesar biji sawi sekalipun perasaan takabur dalam hatinya, dia tak berani nak simpan. Sebab apa? Dia sangat-sangat yakin walaupun sebesar biji sawi tetap dilihat, tetap diketahui oleh Allah, sama seperti Allah Ta'ala melihat benda yang zahir, yang nyata. Maksiat hati dan maksiat zahir sama sahaja diketahui oleh Allah. Tidak ada beza sedikit pun. Bagaimana Allah Ta'ala mengetahui tentang perbuatan, kelakuan anggota kita yang zahir, begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui kelakuan hati kita yang batin. Sama je. Tidak ada istilah tersorok, tersembunyi di sisi Allah Ta'ala itu tadi. Kita tengok tu, para nabi, para rasul, wali-waliullah tu, tengok hatinya bagaimana. Tak berani nak simpan. Sebab apa? Pengenalan dirinya terhadap Allah Ta'ala itulah yang memberi kesan pada dia jadi orang yang sentiasa mengawal hatinya, mengawasi hatinya daripada dihinggapi sifat-sifat yang menjadikan dia dibenci oleh Allah, walaupun pada zahirnya nampak macam orang soleh, orang soleha dah, tutup aurat dah, tapi dia tetap tak boleh nak menyorokkan daripada Allah, daripada pengetahuan Allah, apa barang jahat, barang busuk yang kita simpan dalam hati kita, dendam kita dengan seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah faedah ngaji ni. Bukan untuk nak ambil peksa, tuan-tuan. Kita ngaji ni, ilmu tauhid ni bukan sebab nak tahu, nak jadikan maklumat, lepas tu nanti kok ada peksa kita ambil. Bukan. Kita niat nak belajar ilmu ni, mudah-mudahan dapat diambil faedah daripada ilmu ni. Mudah-mudahan kita yang leka, yang lupa, yang lalai ni, yang berani dengan Tuhan ni, mudah-mudahan bila dah kenal Tuhan, ada rasa takut, rasa bimbang dengan Allah. Setidak-tidaknya dah ada rasa risau, setidak-tidaknya dah ada rasa bersalah
Meskipun masih buat dosa maksiat, setidak-tidaknya dah ada rasa bersalah, dah ada rasa takut, dah ada rasa gerun. Walaupun belum dapat meninggalkan lagi. Nak berbanding dengan dulu. Sebelum ni tak pernah kenal Tuhan tu siapa, hanya kenal nama saja, tak tahu bagaimana kehebatan, kesempurnaan sifat-sifat Allah tu. Sehingga kita berseronok, buat maksiat dengan rasa bangga, buat maksiat dengan rasa seronok, buat maksiat dengan rasa dengan tidak ada rasa bersalah langsung. Mudah-mudahan bila kita dah mengenal Tuhan ni, dah mengenal sifat-sifat Tuhan ni, kita dapat mengambil manfaat. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita faedah. Nak merasakan contohnya rasa bersalah dah, rasa malu dah, rasa risau dah. Maknanya dah ada peningkatan dah tu. Maknanya dia dah dapat ambil sedikit manfaat daripada apa yang dia dah belajar tentang Allah. Jangan kita ingat bila dah khatam sifat 20 ni, kita kata aku dah kenal Tuhan. Kenal Tuhan apa dok seronok buat maksiat lagi. Orang kenal Tuhan dia takut nak buat maksiat dah. Kita bangga-bangga buat maksiat, tunjuk-tunjuk ke orang. Kita buat maksiat, tunjuk ke orang. Jadi janganlah kita ni perasan. Jangan perasan dengan diri sendiri. Tak ada apa lagi tuan-tuan. Tak payah nak perasan lah. Tak payah nak perasan lah konon-konon kita ni soleh dah. Tak payah. Semua bohong. Semua bohong. Tertipu dengan diri sendiri, tertipu dengan perasaan sendiri. Isi bakul angkat sendiri. Kita ni isi bakul angkat sendiri, sengih-sengih seorang-seorang. Tengok orang kita geleng-geleng kepala, jahatnya lah orang tu. Padahal kita lebih jahat lagi daripada tu, tak perasan. Kita tengok orang, kita geleng-geleng kepala, teruknya maksiat ni. Sebab apa tu? Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita perasan ujub. Penyakit ujub tak boleh nak buang lagi. Kagum dengan diri sendiri, perasan dengan kehebatan diri sendiri. Padahal hatinya berlumur dengan najis macam-macam ni. Leka, lupa, lalai, sembahyang paksa, mengaji paksa, tinggal maksiat paksa, tinggal maksiat. Ini kita kata dah kenal Tuhan. Tak payahlah. Orang kenal Tuhan ni dia tak buat macam tu dah. Dia tak buat ibadat dengan paksa dah. Dia buat tu sebab dia seronok, dia buat tu sebab dia rindu dengan Allah. Kita ni buat kadang sebab dah terbiasa buat. Tu yang kita buat. Solat buat tu sebab dah terbiasa. Bukan buat tu sebab rindu dah. Buat terbiasa. Tapi kita kena tipu dengan perasaan kita sendiri. Aku ni soleh dah ni. Aku ni tak boleh lah kalau tak semayang ni, rasa tak boleh. Perasan. Perasan kita ni tak habis-habis. Allah. Lepas tu istighfar perasan banyak taubat pula. Astagfirullah. Perasan tak sangka ini banyak pula taubat hari ni. Tak habis-habis kita kena tipu dengan perasaan sendiri. Dipermain-mainkan, dipersenda-sendakan oleh nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan ni insya-Allah usaha ngaji, niat baik-baik, harap-harap Allah bantu, harap-harap Allah tolong. Kita buat kerja kita. Allah suruh ngaji, Allah suruh ngaji dengan niat yang ikhlas, betulkan niat kita ngaji. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Ahlillah tu, waliullah tu sentiasa dia mengingati Allah, sentiasa hatinya mengingat kepada Allah. Kita orang awam ni dah kadang-kadang ni teringat. Bila teringat tu? Bila susah. Bila susah teringatlah pada Tuhan. Bila senang taknya teringat kita. Bila susah kita doa bersungguh-sungguh,
Bila senang, doa sambil lewa je. Bila susah kita, doa sampai berkerut-kerut dahi kita, bukan main pejam mata kita, punya bersungguhnya doa. Waktu dalam kesusahan. Waktu dah senang, kalau tadi waktu tak ada duit, kita doa berkerut dahi kita, menangis kita. Waktu dah ada duit tebal sikit dalam poket kita, doa dah tangan dah letak atas doa tangan dah letak atas lantai dah. Amin. Sebab apa? Dah senang. Hari tu susah, sempit. Hari tu rezeki sempit. Itu yang tak ada tangan tinggi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah sakit ni, bagilah sihat, bagilah sembuh. Ya Allah, ni niaga ni, projek, ya Allah ni, tolonglah luluskan. Ni perniagaan ni, ya Allah ni nak minta kerja ni, luluskanlah kerja. Ya Allah ni nak cari bini, tolonglah mudahkanlah. Nak cari laki ni mudah, bukan main tinggi tangan kita angkat. Bila dah dapat, doa je nak, tangannya di bawah lantai dah. Amin. Kadang tak ada amin dah, sebab dah senang. Allah ingatkan lagi, Allah uji lagi dengan kesusahan. Angkat balik tangannya, ya Allah, tolonglah ya Allah. Betul ke tidak? Dah mana kita kata kita dah baik? Kita ni tak ada pendirian lagi. Kita tak ada pendirian lagi yang sebenar-benarnya. Ibadat kita ni masih dipengaruhi oleh suasana. Waktu senang ibadat kita lain, hati kita lain dengan Allah. Waktu susah hati kita lain dengan Allah. Jauh lagi tuan-tuan, tak payahlah kita nak perasan-perasan. Banyak lagi benda yang kita nak kena uruskan. Banyak kemik-kemik, kemot-kemot. Bukan sikit punya kecederaan ni, bukan sedikit punya kerosakan ni tuan-tuan. Kalau kereta tu maknanya makan tahun nak repair ni. Ini bukan jenis kemik sikit-sikit. Ini tak tahu body jadi macam mana ni. Tak tahu, tak padan ni. Entah-entah umur yang tinggal ni tak sempat nak baiki diri kita ni. Mana kita tahu? Esok lusa mati. Betul? Sudah-sudahlah kita hebohkan orang dah. Sudah-sudahlah kita hebohkan orang. Tu buat dosa, tu buat maksiat, tu bukan main jahat lagi. Tu tak payah. Niha. Bukan Tuhan, niha ni. Belas tahun, puluh tahun terlupa nak pandang diri kita. Padahal diri kita tak baik-baik lagi, hati kita tak baik-baik lagi. Heboh dengan orang, sibuk cari dosa orang, sibuk cerita maksiat orang. So apa tadi? Pergi kesat lain. Baik. Dan bermula ini lazim mengimpunkan ia akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan, maka istighna'nya itu artinya terkayanya Allah daripada tiap-tiap yang lain itu melazimkan wajib wujudnya. Wujud Allah tu wajib. Wujud Allah itu wajib, mesti, bukan harus seperti alam ni. Dan qidamnya melazimkan dia itu tadi wajib bersifat qidam, sedia kala, yakni tidak ada permulaan bagi adanya zat Allah Ta'ala itu. Tidak ada permulaan. Tidak seperti kewujudan kita ni, semuanya ada permulaan. Dia raja, dia ada permulaan. Dia profesor, dia ada permulaan. Dia doktor, dia ada permulaan. Dia orang kampung, dia orang bandar, dia orang cantik, dia orang orang kacak, orang apa lagi, semuanya ada permulaan. Semuanya berasal daripada
Tiada semata-mata dengan limpah rahmat Allah, dengan kehendak Allah. Allah ciptakan bagi peluang untuk menyembah Allah Ta'ala. Sedar ke diri kita. Jangan sombong. Tak payah nak belagak lah. Malam ni kang tidur tak jaga-jaga baru kita tahu. Malam ni kang pejam tak celik-celik dah. Itulah pejam yang terakhir, ataupun itulah celik yang terakhir. Inilah pertemuan yang terakhir. Kuliah akan datang dah tak jumpa dah. Mana kita tahu? Boleh jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Sebab kematian tu datang tiba-tiba, tak bagi salam, tak bagi surat, mati terkejut. Kalau kita orang soleh, orang solehah, bertakwa, hati bersih, mati terkejut, ni nikmat. Orang yang bertakwa, orang yang hatinya bersih dari sebarang penyakit, tak ada sangkut paut dosa dengan orang, tak ada buat zalim dengan orang. Dia soleh, dia solehah, bertakwa kepada Allah, mati terkejut. Di sisi orang-orang soleh, solehah ni, suatu nikmat yang sangat-sangat menggembirakan mereka. Andai kata mati dia malam ni dia mati, malam ni dia terus bertemu dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Tapi mati terkejut ni sangat menjadi celaka yang besar bagi kita yang buat maksiat ni. Mati terkejut ni sangat-sangat mendatangkan celaka dalam diri kita yang banyak buat dosa, banyak buat maksiat ni. Andai kata malam ni nyawa kita Allah sentak, malam ni nyawa kita Allah ambil, malam ni lah kita akan mula bertemu dengan janji-janji azab daripada Allah. Malam ni lah roh kita akan menemui azab yang Allah janjikan kalau mati terkejut. Sebab tu orang yang bertakwa tu dia takut. Sebab tu dia sentiasa pastikan takwa ni orang yang sentiasa pantau. Dia pantau perbuatan zahir dan batin, dia pantau selalu. Dia berjaga-jaga selalu, dia awasi selalu. Mengawasi selalu, dia pantau. Kalau macam jaga tu kan, dia round, dia pantau je. Jangan bagi singgah benda yang menyalahi dengan perintah Allah tu. Kalau terbuat, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Ataupun kalau dia nampak dirinya dah dekat dengan maksiat, dia lari cepat-cepat. Itu dia pantau sentiasa. Itu orang takwa. Kita apa? Kita dosa buat perkasam, dendam buat jeruk. Dendam, dengki, buat perkasam, buat jeruk, simpan dalam hati je. Puluh tahun dah. Aku tak nak maafkan, aku tak buat jeruk bertahun-tahun. Tu ngaku baik tu. Allah tak tahu ke penyakit tu ada dalam hati kita waktu kita solat? Tak payah tipulah Tuhan dengan sujud kita tu. Buat malu je. Buat malu je. Patutnya kita malu ni. Malu sebab apa? Ya Allah, sambil-sambil aku rukuk sujud ni, dalam hati aku ni ada benda busuk yang kau tak suka. Ada benda busuk yang kau tak suka, ya Allah, aku bawa dalam sembahyang. Ingat Tuhan tak tahu ada benda busuk. Pakailah minyak wangi apa pun, tak boleh nak menutup busuk dosa gitu tu daripada pengetahuan Allah. Tu kita kena sibuk tengok diri kita. Sudah-sudahlah tengok diri orang. Diri kita tak baik-baik ni. Masa dah pendek ni, masa dah tak tahu tinggal berapa hari tinggal ni. Sudah-sudahlah. Doakan. Doakan orang lain tu. Walaupun zahirnya nampak buat dosa, buat maksiat, doakan jadi orang-orang baik. Begitu. Dan bakoknya, adanya Allah Ta'ala itu bakok, kekal, yakni tidak menerima binasa selama-lamanya. Berbeza dengan kewujudan kita makhluk ni. Fana. Kekayaan kita akan fana,
kekayaan kita akan binasa, pangkat jawatan kita akan binasa, paras rupa kita akan binasa tuan-tuan. Habis tuan-tuan, populariti kita akan binasa. Follower kita semua kita akan tinggalkan. Oh bangga, aku follower 300,000, aku follower 600,000. Mati kau akan tinggalkan semua. Satu follower pun takkan teman kau dalam liang lahat besok. Kau lah yang pandai-pandai kena jawab soal mungkar nakir. Kita lah yang nak kena jawab. Sebab tu tak payah nak sibuk-sibuk nak bangga-bangga benda tu. Nafsu memang ajak kita bangga-bangga dengan benda-benda tu. Padahal benda-benda tu semuanya binasa. Yang kekal ni Allah. Apa yang ada pada Allah tu semuanya kekal. Apa yang ada pada kita ni semuanya bersifat binasa. Kau mengaku kau hebat, kau belagak, kau sombong dengan parah rupa kau cantik, tak lama dah, tak lama kau mati, bergulat lah, busuk lah, jadi bangkai lah, lebih busuk daripada bangkai binatang lagi. Kau bangga dengan rumah mewah kau, tak lama akan pindah milik kepada orang lain. Kau bangga dengan pangkat kau, tak lama orang benci dengan kau, kau akan terlucut dengan sendiri pangkat jawatan kau. Dah tak ada yang kekal ni, melainkan amal soleh. Itulah yang akan bawa balik akhirat. Pun kalau ada, kalau cara buahnya betul. Kalau tak ada harapan lah. Bawa perasan je lah kita. Banyak salah kita tuan-tuan ni. Kalau tak ngaji macam ni, tak nampak tuan-tuan. Kalau tak duduk kuliah macam ni, taknya nampak benda-benda ni. Yang kita nampaknya baik kita je, yang kita nampaknya dosa orang je bila duduk dalam majlis ilmu macam ni, baru nampak rupanya dosa kita lagi banyak daripada orang lain. Sebab tu nafsu setan tak suka duduk dalam majlis macam ni. Sebab akan menimbulkan kesedaran dia. Akan menimbulkan kesedaran. Lah, betul lah, ya tak ya lah. Tapi kalau tak duduk dalam majlis ilmu macam ni, dia akan jadi syok sendiri. Dia baik, orang lain jahat, tu jahat, sanu jahat, sanu ahli maksiat, si anu tu ahli maksiat, sanu tu dosa dia begini, yang tu pula dosanya begitu. Tak ada masa nak pandang dosa sendiri. Tapi bila duduk dalam majlis ilmu macam ni, baru nampak banyak dosa kita. Baru tahu rupanya tak ada pangkat apa-apa lagi sisi Allah. Rupanya perasan je rupa selama ni. Itu tujuan kita belajar, biar nampak salah, biar nampak dosa, biar nampak hina. Mudah-mudahan dengan perasaan macam tu akan menimbulkan diri kita, menimbulkan dalam hati kita nak berusaha lebih giat lagi mendekatkan diri dengan Allah. Ada usaha lebih giat untuk membersihkan hati daripada penyakit yang dibenci oleh Allah. Dan mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Subhanahu wa taala itu, adanya Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang lain. Tak sama pada segala sudut, tak sama pada segala pihak. Tak sama. Nak congak bagaimana, nak gambar macam mana, nak khayal macam mana, nak takdirkan macam mana, Maha suci Allah daripada menyamai dengan segala sesuatu. Tak sama. Dan ada pun kita, kewujudan kita ni banyak yang serupa dengan kita, betul? Keadaan kita, kejadian kita, banyak orang lain pun jadi macam kita juga kejadian ni. Daripada air mani, kita daripada air mani. Kita ada apa? Ada kulit, ada tulang, ada darah. Orang lain pun macam tu. Kita nak kata kita ada sifat kaya, orang lain pun ada sifat kaya. Kita nak kata kita pandai, orang lain pun banyak yang lebih pandai daripada kita. Tapi Allah ni tak ada satu pun yang serupa dengan yang lain. Zat dia tak serupa, segala sifat dia pun tak ada yang serupa. Kita ni banyak yang serupa, cuma kita perasan kita seorang je yang macam tu. Kita je yang perasan kita lah yang ada hidung mancung seorang atas dunia ni. Orang lain semua hidung kemik dan langgar di Estemron semua.
tu yang kita sombong. Kita berasa kita lah seorang yang ada pangkat tinggi macam ni. Perasaan banyak lagi orang yang lebih hebat pangkatnya daripada kita. Allah dah tak ada yang serupa zat Allah. Nak cari sesuatu yang lain zatnya seperti Allah, dah mustahil, tak ada. Nak cari sesuatu yang lain memiliki sifat ilmu macam Allah, kudrat macam Allah, iradat macam Allah, sama basar macam Allah, dah tak ada. Allah je yang memiliki sifat-sifat tu. Sebab tu padan pun Allah nak banggakan diri dia. Sebab tu sifat takabur tu memang layak dengan Allah. Dia nak membesarkan diri dia, dia nak memuji-muji zat dia, memang kena pada tempat. Kita nak memuji-muji diri, nak sombong, padahal guna barang pinjam. Guna barang pinjam itu sombong. Bangsa tak sedar di diri kita. Kena ngaku. Kalau bangun malam-malam tu sujud, ya Allah, ni hamba yang tak sedar diri ni ngadap Kau, ya Allah, ampunkanlah aku ni. Aku ni hamba yang tak sedar diri. Banyak dosa aku, ya Allah. Aku datang ngadap Kau, ya Allah, malam-malam ni, ampunkanlah aku. Bersihkanlah hati aku. Minta kepada Allah. Allah kasih hamba yang bersalah dan mengaku bersalah. Allah benci hamba yang bersalah tapi sombong tak nak mengaku bersalah. Allah benci. Dan qiyamuhu binafsi, dan wajib sama dan basar dan kalam, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman, dan atas qaul thubut sifat maknawiyah, yakni di atas ulama yang mensabitkan ahwal maknawiyah tu dah, yang 7 tu. Kerana jika tiada wajib baginya Allah sifat ini, nescaya berkehendaklah kepada yang mengadakan ataupun kepada zat atau kepada yang menolak daripadanya akan kekurangan. Nampak tak tu? Jadi seandainya hilang salah satu daripada sifat-sifat yang tersebut tadi, tidak layaklah nak dikatakan Allah tu bersifat dengan istighna. Tak layak nak kata Allah tu terkaya andai kata hilang salah satu daripada sifat-sifat yang tersebut tadi. Wallahu a'lam. Berhenti situ. Okey. Satu kitab lagi. 15 minit. Insya-Allah. Tanda jadi. Muka surat berapa? Kalau boleh baca, baca. Tak boleh baca, baca doa menutup terus. Lepas tu boleh makan. 95. Baca 5 minit, 10 minit. Tadi ingat nak baca setengah jam kitab ni. Dah sini 2 kitab tak boleh baca. Banyak-banyak lah, baca sikit. Perenggan apa? Pertamanya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Dan datang ia sekaliannya itu di dalam hati hamba dengan hakikat daripada Allah Ta'ala, dan adalah ia 4 bahagi. Ni cerita pasal apa ni? Cerita pasal khatarat, ataupun cerita pasal khawatir, benda yang terlintas ataupun yang datang di dalam hati kita manusia. Jadi apa yang datang dalam hati kita ni, ada kalanya daripada syaitan, ada kalanya daripada nafsu, ada kalanya daripada Allah. Yang pertama daripadanya barang yang dibaharu akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam hati pada permulaan, maka dikata baginya khawatir semata-mata, kebimbangan semata-mata. Bimbang semata-mata dalam hati kita. Macam-macam yang dibimbangkan, macam-macam yang dipikir-pikirkan oleh hati kita.
Itu semua hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya yang datang akan dia mengiringi seruan mulhim, maknanya sesuatu yang dibawa oleh malaikat di dalam hati hamba. Sesuatu yang dibisikkan, yang dibawa oleh malaikat mulhim, maka dibangsakan kepadanya malaikat, maka dikatakan ilham. Jadi ilham ni hanya ketentuan kepada perkara-perkara yang baik-baik sahaja. Tu ilham ni benda baik. Kita jangan salah guna pula istilah ilham tu bila sebut ilham mesti benda baik. Kerana ilham ni dibawa oleh malaikat. Ada pun syaitan, ada pun malaikat, dia tidak membawa, tidak mengajak, tidak kempen benda maksiat. Kebiasaannya setiap lintasan-lintasan dalam hati yang baik-baik itu daripada malaikat. Tetapi kadang-kadang daripada syaitan. Itu yang kita nak kena pandai tu. Itu yang kita nak kena pandai bezakan tu. Sebab setan ni kadang-kadang dia bisik benda baik juga dalam hati. Kita ingatkan malaikat, rupanya syaitan. Bahaya ni tuan-tuan kalau kita tak boleh beza Kalau kita tak boleh beza, bahaya ni. Kita ingatkan malaikat, kita ingatkan ajakan seruan malaikat, rupanya tipu daya syaitan. Jadi syaitan ni kadang-kadang dia membisikkan benda baik juga dalam hati, tapi bukan tujuan supaya kita mendapat redha Allah. Tujuan dia nak merosakkan, nak memfitnah, nak menyesatkan kita, nak melekakan kita. Selalu dah kita bagi contoh tu. Dia suruh kita solat sunat banyak-banyak. Baik tak solat sunat? Baiklah. Jadi kita pun ingat, dalam hati ni tadi risau nak buat sembahyang sunat banyak-banyak. Pada tanggapan kita yang jahil ni, kita ingatkan ini daripada malaikat dah ajak benda baik sembahyang sunat. Betul? Rupa-rupanya daripada syaitan. Kenapa pula si setan ni membisikkan benda baik? Kenapa pula si setan ni suruh kita sembahyang sunat banyak-banyak? Rupanya supaya kita leka daripada nak membuat qada sembahyang. Supaya kita terlupa nak qada sembahyang, yang mana qada sembahyang tu terlebih wajib, terlebih utama dari sembahyang sunat. Tapi syaitan tadi, dia tahu kita ni jahil, dia tahu kita ni tak ada pengetahuan, tak ada kefahaman, tak ada ilmu, lalu dibisikkan dalam hati kita. Dia kata, Fulan, daripada kau duduk rehat-rehat ni, lebih baik kau buat sembahyang sunat banyak-banyak. Kita pun kata, sembahyang sunat ni bagus, amal yang baik. Jadi kita ingatkan itu daripada malaikat, rupanya setan. Setan suruh kita sembahyang sunat banyak-banyak supaya tertinggal qada Padahal qada sembahyang kita menggunung ganang lagi, tak usik-usik. Tak usik-usik, sibuk dengan duha, sibuk dengan tahajud, sibuk dengan qabliyah ba'diyah, sibuk dengan sembahyang witir, sibuk dengan macam-macam sembahyang sunat, padahal qadanya tak berusik satu pun. Berjaya tak setan tadi? Kalau tak buat sembahyang tahajud, dosa dah? Tak tahajud, dosa dah? Tak solat qabliyah ba'diyah, dosa dah? Tak solat duha, tak dosa. Tapi kalau tak qada sembahyang, dosa dah? Dosa. Tak qada solat, dosa, sebab qada tu wajib. Nampak tak? Di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, qada sembahyang wajib, bukan sunat, tuan-tuan. Tiba kita hentam yang sunat, sembahyang sunat banyak-banyak. Subuh tadi yang tak sembahyang, tak ganti-ganti lagi. Kalau kita mati sekarang, kena tanya tu subuh tu.
Kalau kita mati malam nanti nanti dalam alam kubur, dalam liang lahat, alam barzah, tu kena tanya tu tentang zuhur kita yang tak qada, asar kita yang tak qada, maghrib kita yang tak qada, subuh kita yang tak qada. Padahal waktu hidup dulu kita sibuk buat sembahyang sunat. Perasan ke tak perasan? Perasan dah? Dah perasan ke tak perasan? Ni marahlah setan ni. Ni setan marah ni. Dia kata pecah rahsia aku. Pecah rahsia aku malam ni. Berapa ramai malam ni orang tahu cerita sebenar dah. Oh, selama ni dia orang ni aku tipu, bukan main seronok lagi dia buat sembahyang sunat, sembahyang qada tak bersih. Malam ni dia duduk dalam kuliah pula. Allah Ta'ala bagi petunjuk pula pada dia orang ni, tahu dah cerita sebenar yang mereka ni ditipu oleh aku. Marah setan yang kita. Sebab tu orang ngaji ni setan benci je. Orang belajar ni setan cukup benci. Sebab apa? Tahu tipu daya dia. Orang yang tak duduk dalam majlis ilmu apa? Dia seronok nampak tak? Nampak tak pertolongan Allah pada kita tu? Nampak tak Allah nak selamatkan kita tu? Alhamdulillah. Betul lah orang belajar ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sentiasa selalu Allah pilih duduk dalam majlis ilmu yang bermanfaat, yang boleh menimbulkan kesedaran dalam kealpaan kita. Syok sendiri, berasa macam betul. Kita buat ibadat selama ni, buat ibadat main rasa-rasa. Betul tak? Rasa-rasa dah ni, betul dah ni. Rasa-rasa betul dah cara ni. Rasa-rasa kena dah ni. Buat sembahyang sunat banyak-banyak ni. Rasa-rasa betul dah ni. Rasa-rasa. Dia ingat mi goreng. Ingat mi goreng nak rasa. Ini bukan mi goreng nak rasa. Ini ibadat, tak boleh rasa dengan ilmu. Nampak tak? Jadi kena tahulah, kena belajar. Baru kita boleh beza. Oh, yang ni bisikan malaikat, yang ni namanya syaitan, waswas syaitan, yang ni namanya ilham. Bila ada ilmu baru boleh beza. Bila tak ada ilmu, kita nampak sama je. Malaikat suruh semayang juga, setan pun suruh semayang juga. Jadi macam mana nak beza? Mengaji. Mengajilah, belajarlah. Yang datang akan dia mengiringi seruan mulhim. Mulhim ni malaikat yang membawa ilham yang baik-baik. Ingat tu, perkataan ilham ni hanya untuk benda baik. Benda jahat tak boleh panggil ilham. Jangan kata malam ni aku dapat ilham macam mana nak berdengki dengan si Polan tu besok. Aku tahulah cara nak dengki dengan dia. Aku dapat ilham tadi. Salah guna tu bukan ilham. Itu bisikan setan tu namanya. Maka dibangsakan kepadanya malaikat kerana dikatakan ilham. Nampak tu? Dan ketiga yang dibaharu, makna yang didatangkan akan dia dalam hati tadi mengeringi seruan syaitan, maka dibangsakan kepadanya setan. Oleh kerana bisikan itu tadi dibawa oleh setan, maka dibangsakan kepada bisikan syaitan. Tetapi hakikat sebenar-benarnya hakikatnya daripada Allah juga. Betul? Jangan lupa akidah kita, buruk, baik, taat, maksiat, apa saja yang berlaku itu semuanya dengan kehendak Allah. Pencuri datang malam ni, dia rompak kita punya harta benda. Memang zahirnya nampak pencuri, tapi hakikatnya siapa yang tentukan tu? Samalah benda dalam ni. Faham tak? Sama je benda tu. Cuma yang tu tadi jahat jenis nampak, yang ni jahat jenis tak nampak. Maka dibangsakan kepadanya, maka dikatakan baginya waswasoh. Namanya apa? Waswasoh. Waswasoh ni bisikan kebimbangan dalam hati yang dibawa oleh syaitan. Itu namanya waswasoh. Kalau kebimbangan dalam hati terhadap benda-benda baik yang dibawa oleh malaikat, namanya ilham. Itu beza. Dan dibangsakan kepadanya setan dengan bahawasanya khawatirus syaitan. Maknanya kebimbangan yang dibangsakan kepada setan. Kebimbangan yang dibawa daripada syaitan. Asbab dia.
Ajak mengumpat, ajak berdengki, ajak berdendam, suruh cari rahsia orang, suruh korek rahsia orang. Tu dia lah tu. Namanya was-was. Dan yang keempatnya, dibaharukan dia muafakat bagi tabiat manusia, maka dikatakan baginya hawa nafsu, dan dibangsakan kepadanya nafsu. Dan sesungguhnya iaitu pada hakikatnya yang baharu datang tatkala diseru, diajak akan dia oleh nafsu tadi, maka iaitu seperti sebut pada yang demikian itu, dan tetapinya yang dibangsakan kepadanya nafsu. Maka inilah 4 bahagi khawatir. Inilah 4 jenis kebimbangan yang timbul di dalam hati kita setiap hari. Ada kala daripada Allah, ada kala daripada malaikat, ada kala daripada setan, ada kala daripada nafsu. Ni 4 ni. Wallahu a'lam. Jadi apa ni nak kami going lah. Kami going sejuk kan, masalah pula kita ni. Mudah-mudahan alhamdulillah, insya-Allah sahabat-sahabat yang ikut kelas online pukul 10.30 nanti ada. Pukul 9 10.30 nanti ada kelas satu lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmu hada. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqqih lana qurabati lana fi dinina ma ahli qudri wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum salat insyaallah.